Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ini 30 Sya'ban, ambang Ramadan 1445, bersamaan dengan 11 hari bulan 3 2024. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Surah Ali Imran, surah yang ketiga, juzuk yang ketiga. Ayat yang kita baca iaitulah ayat 83, 84 dan 85. 83, 84, 85. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 114. Ayo buka ni pelajar, 114. Pakat tengok belakang kitab. Pelajar tua, pelajar muda, pelajar di alam nyata dan di alam maya, alhamdulillah. Ayat yang kita akan baca pada hari ini iaitulah tentang Allah Ta'ala larang, marah kepada golongan yang mencari lain daripada Islam sebagai agama. Dia cari lain daripada Islam sebagai agama, maka Allah Ta'ala tempelak puak-puak ni sebab mereka tidak cerdik. Orang bagi Islam, dia ambil hak lain. Ni kita pun jangan jadi orang tak cerdik ginilah. Nah, undang-undang Islam ada, pergi pakai undang-undang kafir. Buat apa? Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala perintahkan supaya kita beriman kepada semua Nabi-Nabi, dan disebut sebahagian nama Nabi di dalam ayat ini. Kemudian sekali lagi Allah mentegaskan bahawa siapa dia ambil juga lain daripada Islam, lan yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya sama sekali. Maka kamu akan jadi manusia yang rugi, manusia yang celaka di dunia, azab di akhirat, wal'iyazubillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita ringkaskan masa. Kita terus dengan bacaan ayat. Bacaan ayat bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan edisi Jawi, muka surat 114. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد
منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Balik kepada tafsir. Afa ghaira dinillahi yabghun. Patutkah sesudah mengakui dan menerima perjanjian itu mereka mencari lain daripada agama Allah? Apa dia maksud dia? Sebelum maksud ayat, kita pergi kepada munasabah ayat. Lamma bayyana ta'ala fil ayatil ula, Allah Ta'ala sebut dalam ayat-ayat yang lepas bahawa beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam syar'un syara'ahu Allah, suatu syariat perundangan yang Allah tetapkan. Wa aujabahu ala jami'i man madha minal anbiya, Allah Ta'ala telah perwajibkan kepada semua nabi-nabi dan umat-umat yang terdahulu. Kita kena beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan mengakui dengan kedatangan Nabi yang akan datang, yang akhir zaman. Lazima anna kullaman kariha zalik, maknanya siapa dia tak suka dengan Nabi, siapa dia benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa dia mencari lain daripada petunjuk Nabi, maka dia telah mencari agama lain daripada agama Allah. Karena itulah dari ayat ini Allah Ta'ala sebut afa ghaira dinillahi yabghun. Mu nak cari agama lain daripada agama Allah, nak cari syariat lain daripada syariat Allah. Kamu tak mahu syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu nak ambil syariat Lok Red, syariat Lok Kromo, syariat yang apa di Mongol Tatar. Yang pentingnya bila kita lari daripada syariat Allah, mana kita pergi daripada syariat yang kafir. Na'udzubillah. Maka Allah Ta'ala ungkit di sini, kamu kena ingat, walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha, walahu, dan padahal kepada Allah lah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi. Kalau manusia kerah kepala, makhluk lain semuanya tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Walahu istaslama wa anqada, tunduk, akur, wa khada'a wa zalla, menghina diri. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi semuanya taat kepada Allah Azza wa Jalla, seperti malaikat, para nabi, orang-orang mukmin, dan orang-orang yang dipaksa seperti puak kafir sendiri pun ia terpaksa kena akur kepada kehendak Allah Azza wa Jalla, walaupun mereka tidak tunduk dalam ibadat kepada Allah, tapi akur kepada tetapan. Tuhan kata panah, panahan. Allah kata sejuk, dia nak tukar tak boleh. Berhala dia usahakan nak tukar perjalanan dunia, berkelip mata pun tidak. Macam mana mau kuat? Allahu Akbar. Dan kemudian Allah Ta'ala sebut di akhir ayat, wa ilaihi yurja'un, wa ilaihi yurja'un. Tengok, maaf, tau'an wa karhan. Allah sebut sini tau'an wa karhan, sama ada dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. Dua-dua sekali kita beri. Mu suka ke, mu paksa ke, mu kena taat. Ikut kepada, dia panggil iradah kauniyah. Iradah ada dua, dia panggil iradah syar'iyah, iradah kauniyah. Mana di sudut iradah kauniyah, semua makhluk mesti akur kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla. Iradah syar'iyah, orang yang beriman akur, yang kafir lawan.
Jadi kita orang beriman, kita ambil dua-dua. Kita akur pada iradah kauniyah, makna ketetapan yang berlaku di atas dunia ini, dan iradah syar'iyah, ketetapan menjadi sudut syarak. Tuhan suruh kita solat, kita solat. Suruh puasa, kita puasa. Suruh zakat, kita zakat. Tapi orang kafir suruh solat, no. Suruh puasa, tidak. Nah, jadi kita kata itu dari mereka kafir dari sudut iradah syar'iyah, tapi mereka akur tunduk dengan iradah kauniyah. Nah, jelaslah situ. Alhamdulillah. Baiklah. Dan ayat ini tanda pelajar ditafsirkan dengan ayat Suratul Ra'di ayat 15. Suratul Ra'di ayat 15. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asad. Walillahi, bagi Allah Ta'ala, yasjudu man fis samawati wal ard, tunduk akur semua yang ada di langit dan di bumi, tau'an wa karha, suka tak suka akur belaka, tak boleh lari dah kata orang. Baik, mana di akhirnya Allah kata semua kita wa ilaihi yurja'un, dan kepada Allah lah mereka akan kembali. Ai wa ilaihi yasiruna ba'da mamatihim, semua manusia yang akur yang tak akur, yang taat yang tak taat, yang suka yang tak suka, setelah berlakunya kiamat, setelah mereka mati, semua kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Fayujazi kullam bi'amalihi, Allah SWT akan balas setiap orang dengan amalan dia. Al-muhsin bi ihsanihi, orang baik dengan kebaikan. Wal musi bi isaatihi, orang yang tidak baik akan dibalas tidak baik. Semua balas itu menunjukkan kepada keadilan Allah Azza wa Jalla. Dia balas mengikut apa yang kita buat. Dia Allah Ta'ala akan beri balasan mengikut apa yang kita buat. Maka kita kena usaha, buatlah yang terbaik, buatlah yang paling comel, supaya apa? Supaya kita mendapat keampunan dan limpah kurnia daripada Allah Azza wa Jalla biiznillahi Azza wa Jalla. Baik, kita masuk kepada ayat yang kedua. Qul amanna billah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada Allah. Ayat ini boleh dia panggil munasabah ayat. Lamma zakarallahu ta'ala fil ayatil mutaqaddimah, dalam ayat-ayat yang lepas Allah Ta'ala telah menyatakan bahawa Dia telah buat perjanjian dengan nabi-nabi, perjanjian dengan rasul-rasul yang datang kemudian daripada ni, semuanya yang awal menyatakan nabi yang kemudian akan datang, yang mari kemudian mesti menyatakan apa dia, menyatakan benarnya rasul yang lepas. Ni kena ingat, itu dia panggil kesinambungan. Yang awal bagi tahu yang akan datang, yang kemudian membenarkan yang lepas. Itu perjanjian. Maka Allah SWT nyatakan dalam ayat ini, di antara sifat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaunahu musaddiqan lima ma'ahum, Nabi kita membenarkan semua Nabi sebelum daripadanya. Mari kita baca. Faqala qul amanna billah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada Allah. Ai fa ini betaghaw ghaira dinillah, siapa dia cari lain pada Allah Taala, mau bagi tahu kepada dia, kami amanna billah. Jadi Allah Taala khitabkan ayat ini kepada siapa? Kepada puak-puak kafir itu, untuk kita nyatakan pendirian. Kita kena jelas, hidup kita ni kena jelas, prinsip kita kena nyata. Qul amanna billahi wa ma unzila ilaina, kami katakanlah kami beriman dengan Allah dan semua yang diturunkan kepada kami, sampai ke akhirlah. Wa ma unzila alaina,
wa ma unzila alaina, dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Mana bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran ay wa amanna bima unzila alaina, wajib kami beriman dengan Quran yang diturunkan kepada kami, iaitulah Al-Quran, wahyu daripada Allah melalui biwasitati Jibril alaihi salam. Wa min sunnati nabi, dengar tanda ni pelajar, dan kita juga wajib beriman dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama tadabbur kata fasunnatu munazzalah, sunnah itu termasuk dalam wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat Quran, tanda ayat surah An-Nisa, surah An-Nisa ayat 113. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, Allah Ta'ala turunkan ke atasmu kitab, yakni Al-Quran, dan hikmah, yakni sunnah. Hikmah itu ditafsir dengan sunnah. Baiklah, kemudian kita nyatakan pendirian kita. Wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi. Siapa dia? Ibrahim dan Ismail dan Ishaq dan Yaqub wal asbat, dan keturunan-keturunan dia. Dengar ni. Mula-mula awal Nabi Ibrahim. Bukan awal dunia ni Adam lah, Nuh. Tapi yang ni peringkat ni. Ibrahim, anak dia siapa? Ismail dan Ishaq. Jadi mari lepas pada Ishaq, mari anak dia Yaqub. Selepas daripada Nabi Yaqub tu nama dia Israel. Tulis ni pelajar. Ana ulang sekali lagi, Nabi Yaqub tu dialah Israel. Dan kalau kata Bani Israel, anak cucu Israel, mari melalui Nabi Yaqub AS. Berapa orang? Ada 12 orang. 12 orang, ingat tak? Nabi Yaqub, Allahu Akbar, dia ada 12 orang semua. Sebagaimana dalam mimpi Nabi Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Jadi butun Bani Israel al-mutasya'ibah min al-aulad 12 orang anak Nabi Yaqub. Nabi Yaqub tu sendiri nama dia Israel. Sebab apa? Itu anak Nabi Yaqub. Dia dua lorong dunia ni. Anak Nabi Yaqub dia panggil Bani apa? Bani Israel. Anak Nabi Ismail semua tu mari pada Ibrahim belaka. Ismail bin Ibrahim. Anak Nabi Ismail dia pergi ke Arab, ke Mekah. Pasal Ismail hidup Mekah. Last sekali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni. Tulis betul-betul pelajar-pelajar supaya kita jelas, kita faham. Kemudian dipanggil wal asbat. Asbat tu anak cucu Nabi Yaqub. Sudah pastinya cicit Nabi Ibrahim lah. Wa qad bayyana Allah Ta'ala fi suratil A'la, Allah Ta'ala ternyata dalam surah Al-A'la, annal munazzalah, yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim nama dia suhuf. Suhuf itu mana? Lembaran. Beberapa lembaran ayat apa ni, ayat mukjizat. Di antara, tulis belajar, di antara isi kandungan suhuf, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kamu duk pilih dunia sedangkan akhirat itulah yang kekal.
Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Ibrahim ada dua. Ibrahim ada dua, Taurah dan juga suhuf. Maaf, bukan Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dia ada dua, Taurat dan suhuf. Baiklah para jemaah, yang penting kita beriman kepada semuanya, dan kita beriman ni peringkat anak pula, anak cucu pula. Wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi Musa dan Isa. Dia sebut dua nabi ni kenapa? Lesh, sebab dia ada kitab. Nabi Musa ada Taurah, Nabi Isa ada Injil. Wa ma ayyadahum Allahu minal ayat, dan dua nabi ni ada mukjizat yang besar. Nabi lain pun ada mukjizat, tapi dua nabi ni dia punya terserlah mukjizat kedua-duanya. Nabi Musa berapa mukjizat ada? 9 perkara. 9 ayat Allah bagi 9 mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang zahir power dia apa dia? Tongkat dan tangan. Dia keluar tu campur tongkat, paum, zaf, jadi ular. Dia keluar tangan dia serap, keluar cahaya. Itu dipanggil. Allahu akbar. Masya Allah, tabarakallah. Nabi Isa, apa mujizat Nabi Isa? Boleh hidup orang mati, tangan dia sentuh apa saja pun magic. Orang sakit jadi sembuh, orang buta jadi celak, orang penyakit kulit bala jadi putih. Oi, comel semula kulit, tak payah pakai kosmetik, tak main make-up ni. Nabi Isa pakai sapu gitu ya, jadi berlaku. Nah, duk make up ni, makcik-makcik kita ni, dia tak yakin dengan dia comel dah. Pergi make up pula, nyotiru lutut. Allahu akbar, lagu mana lah makcik weh lah. Baiklah, janganlah marah makcik nak puasa ni. Nah. Baiklah. Di akhir ayat Allah kata apa? La nufarriqu baina ahadin minhum. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak membeza-bezakan seseorang pun di antara mereka, tak ada beza. Kita akan sama saja di antara mereka, tak ada beza. La nufarriqu baina ahadin minhum wa akhar fil iman. Maknanya dalam kita beriman pada semua nabi jangan beza. Daripada Nabi Adam sampai pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada beza. Fanu'minu bi ba'din, jangan ada kita beriman separuh, kafir separuh, terima setengah, tak terima setengah, la. Lakin nu'minu bihim jami'an, kita terima semua sekali. Wa hadza ta'ridun bil yahudi wan nasara, ayat ini menyindir, perli kepada Yahudi dengan Nasara yang duk pilih-pilih, ada nabi dia terima, ada nabi dia kufur, ada nabi dia pakai, ada nabi dia ada nabi dia bunuh. Ini pokok ni jangan main. Masya-Allah. Allahu akbar. Ini cukup berbahaya. Wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu muslimun, dan kepada Allah jualah kami berserah diri, Islam bulak-bulak. Sedap bahasa dia apa ni, bahasa orang terjemah orang tua ni tak, bulak-bulak, berserah diri bulak-bulak kepada Allah Azza wa Jalla, maknanya tidak berbelah bagi, solid kata orang sekarang. Allahu akbar. Untuk pencatat, tulis ayat ini ditafsirkan dengan ayat surah Al-Baqarah
ayat 285 yang akan datang, yang dah lepas surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah 285 telah menyatakan amanar rasul bima unzila ilaihi, akhir surah Baqarah. Kita dah bincang dulu. Baiklah, ayat yang ketiga dalam siri ini, yang terakhir. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Bagaimana Allah akan memberi petunjuk hidayah kepada suatu kaum yang kufur ingkar sesudah mereka beriman, dan juga sesudah mereka menyaksikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Warna-warna ni. Maaf. Tengok terjemahan ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Tak usah duduk cakaplah Tuhan tak terima. Cakaplah teori apa sekalipun, Allah SWT tidak akan terima daripadanya. Ai wa man yatlub dinan ghairal Islam, siapa dia cari lain daripada Islam sebagai agama, sebagai pegangan, sebagai anutan, tak kiralah sebagai dari sudut pegangan hati, dari sudut akidahnya, ataupun dari sudut undang-undang perlembagaannya, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima daripadanya sebagai agama, tidak diterima. Nah, karena itulah kita kena Islam keseluruhan sekali. Islam dalam akidah, Islam dalam ibadat, dan Islam dalam perundangan kehakiman. Nah, sekarang ini dalam bab kehakiman kita masih lagi bergantung dengan teori yang dibuat oleh mendiang Lukrek. Maka kita kata ini perbuatan yang cukup berbahaya. Bahaya ke tak bahaya? Jawabnya sangat berbahaya. Sebab apa sangat berbahaya? Sebab Lukrek ni dia kerja dia duduk ngenak kepada kita, duduk kacau kita. Dia buat mari perkara-perkara yang yang menyalahi kehendak Allah Azza wa Jalla. Lukrek mana pula beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Kalau dia beriman, dia tak pakailah undang-undang dia, kan? Dia tak pakailah undang-undang dia akan pakai undang-undang yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, jangan sekali-kali kita buat perkara yang tidak diajar oleh Allah Azza wa Jalla. Nanti di akhirat esok kita akan susah, kita akan kecewa, kita akan apa saja yang disebut oleh para ulama Islam kepada kita. Jadi usahalah jangan duduk bangga, jangan duduk suka dengan undang-undang kafir, undang-undang yang tidak baik. Jadi kalau kita ambil juga undang-undang kafir, tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, apa jadi? Tengok apa jadi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi, sangat-sangat rugi. Allahul musta'an. Kita nak jadi orang rugi ke orang untung? Semua kita kata nak untung belaka, siapa dia kata nak rugi? Nak untung. Tapi masa buat kerja lari. Kita kata tak mungkin lah buat kerja kita lari, jangan ada. Baiklah para jemaah sekalian, tamaklah tafsir ayat kita secara ringkas. Tamak tafsir ayat kita secara ringkas, dan kita mencari 5 faedah daripada ayat yang kita baca ini, insya-Allah. Tanda pelajaran. Ayat yang pertama, faedah yang pertama, al-faidatul ula, faedah yang pertama, afa ghaira dinillahi yabghun. Ayat ini Allah iqamatul hujjah. Mu nak cari agama lain daripada agama Allah,
Tanda ni pelajar. Ayat ini iqamatul hujjah ala annahu la yaliq bil insan, tidak layak bagi mana-mana manusia tunjuk pandai, tunjuk hero, tunjuk something di hadapan undang-undang Allah Azza wa Jalla. Kalau Tuhan kata haram, haramlah, tak usah duduk kona-kona. Kalau Allah kata halal, jangan duduk haramkan. Apa yang Allah Ta'ala suruh buat, kita buat, akur. Apa yang larang, kita tinggalkan. Jadi ayat ini suatu orang panggil sentap kepada orang yang masih lagi kerah kepala. Sebab itulah dia mula dengan istifham, afa ghaira, apakah? Istifham litawbih wa tahzir wastinkar. Tulis ni orang ngaji bahasa Arab. Soalan di sini bukan tanya nak tahu, tanya mencela, memberi amaran, dan istingkar, mengingkari perbuatan orang-orang yang tidak mau tunduk kepada peraturan Allah Azza wa Jalla. Ini mu ni kerah kepala ni, tak dengar ni. Jadi sebahagian daripada ulama tadabbur, dia kata seperti kaman atharan nuzum al-wal qawanin, orang yang lebih mengutamakan undang-undang, kanun-kanun, enactment yang menyalahi syariat Allah Ta'ala. Tuhan kata lagu ni, ya kita pergi gubal undang-undang lain. Tak. Sebab itulah penggubal undang-undang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, kena ingat, waktu kita nak gubal undang-undang, mana kita telah mencabar kewibawaan undang-undang syariat Allah SWT. Jangan suka, jangan senang-senang. Beringat molek, depan kita ada kubur, depan kita ada muka nakir, depan kita akan berhadap dengan Allah Azza wa Jalla. Nanti ditanya, aku turun undang-undang Quran, kamu tak mau pakai, mu lebih mengagungkan undang-undang orang putih, kenapa? Tanggungjawab kita depan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ini yang kita takut. Yang kita bimbang hari ini duduk di sini, duduk di, takut kita nampak kerah kepala sangat kita dengan undang-undang Allah Azza wa Jalla. Baiklah, yang kedua, tanda faedah yang kedua, al-faidatul tsaniyah, faedah yang kedua, afa ghaira dinillahi yabghun. Yabghun, ambil perkataan yabghun, ai bermakna tatlubun, mu cari undang-undang lain daripada undang-undang Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Untuk kamu beragama dengan dia. Tuan-tuan kena ingat, makna bila kita ambil satu peraturan, suatu undang-undang yang kita nak letakkan atas kepala kita, bermakna kita telah mencari lain daripada syariat Allah Azza wa Jalla. Telah mencari lain daripada syariat Allah Azza wa Jalla. Isy'aran, ayat ini memberi peringatan, memberi amaran, memberi peringatan, memberi amaran bahawa kamu, hei orang Islam, wajib apa? Wajib mencari, mengkaji, meneliti ayat-ayat Allah untuk dijadikan perundangan. Jangan cari hak lain. Sebab itulah Allah Ta'ala sandarkan afa ghaira dinillah. Dia panggil idafatu tashrif. Idafatu tashrif, undang-undang Allah, tiba-tiba kita rasa tak sedap weh, sedap hak orang putih lagi. Baik, realiti semasa kita sekarang dicengkam oleh undang-undang orang putih. Macam mana kita nak buat? Kita terpaksa akur. Kalau tak akurnya igat dia orang, masuk penjara kita. Tapi dalam hati kita tetap, hati orang beriman tetap nakkan undang-undang syariat Islam. Letak situ. Mudah-mudahan kita selamat di akhirat esok. Apabila dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla, aku beri undang-undangmu tak pakai ya? Jangan. Yang ketiga, tanda yang ketiga, qul amanna billahi wa ma unzila ilaina.
qul amanna billah, katakanlah kami beriman kepada Allah. Para pencinta Al-Quran, kita wajib tadabbur ayat, bahawa wujubu al-iqrar bil iman bil lisan, wajib kita kena kata beriman dengan lidah, asyhadu an la ilaha illallah, kena kata. Dan dalam hati juga kena tasdiq dengan hati. Mana tak cukup kalau ada orang mari dia duduk termenung sini, kenapa? Saya yakin dengan Allah tapi tak mau kata la ilaha illallah, no, tak jadi. Sebab itu Allah Ta'ala berjawab, qul amanna billah, kena kata, percaya dengan hati, kemudian barulah kita diikuti dengan amalan anggota, diikuti dengan amalan seluruh anggota kita. Dari sudut tartib, dia panggil tartib mantiqi. Tartib mantiqi dia bermula dengan amanna billah, beriman dengan Allah, barulah beriman dengan yang lain-lain. Dia sudut tartib. Sebab apa? Mana boleh tak ikut tartib? Kalau tak ikut tartib, tak comel lah kita kan. Jadi dia panggil ayat ini tartibun badiun hasan, susunan yang cukup elok, yang cukup comel. Dia mula dengan beriman kepada Allah, kemudian barulah beriman kepada nabi-nabi, kemudian beriman kepada yang lain. Itu dia panggil tartib. Kita kena belajar ilmu tartib ni. Baiklah, itu yang keberapa dah tu? Dari sudut yang ketiga. Yang keempat tulis wan nabiyun. Allah Ta'ala sebut secara jamak wan nabiyun, dan semua nabi-nabi. Wan nabiyun, tengok ni, selepas dia sebut nama kan, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyun, maknanya merangkumi semua nabi. Kalau tidak orang salah faham, oh, ni je ke nabi? La, semua nabi, duna takhsis, tidak ada nama-nama yang tertentu. Jadi para pelajar catat, nabi-nabi ni ramai. Kalau mengikut dalam riwayat yang ada, walaupun riwayat ni ada sedikit perbincangan, berapa bilangan nabi? Berapa bilangan nabi? 100. Tulis apa? 100 berapa? 24,000. Kalau orang mengaji dalam kitab Jawi klasik, dia panggil seketi, tulis seketi 2 laksa 4,000. Seketi itu 100, selaksa 10,000, jadi 2 laksa. Kemudian 124,000. Itu dia, boleh faham bahasa lama. Seketi 2 laksa 4,000. Main-main, kena belajar bila orang tua ni. Bilangan Rasul berapa? Berapa bilangan Rasul? 313. Ada riwayat kata 315. Semua kita beriman, jangan dipisah-pisah, tidak boleh. Kemudian di akhir ayat Tuhan kata wa nahnu lahu muslimun, kita semua Islam, akur kepada semua yang datang dari Allah, dan Islam kepada semua yang datang daripada nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Yang kelima, tulis al-faidatul khamisah, faedah yang kelima, wa man yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu. Siapa dia cari daripada Islam, Allah keras, dia nafi dengan lan sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bila Tuhan tak terima, maka datanglah dia punya kesan buruk yang berlaku. Apa dia kesan buruk? Wa huwa fil akhirati minal khasirin.
maka di akhirat esok dia termasuk di kalangan orang yang rugi. Rugi tak rugi? Rugi besar lah di akhirat esok. Orang lain-lain dia buat lain, maka inilah manusia yang rugi. Jadi kita berusaha supaya kita tidak menjadi manusia yang rugi, manusia yang celaka, manusia yang tidak baik. Wal'iyazbillah. Baiklah, faedah tambahan. Faedah tambahan ini bukan daripada hadis, tapi daripada dia panggil ilmu tajribah. Syekh Dr. Wahbah ada sebut dalam kitab dia. Dia kata, tanda tuan-tuan ni, ayat 83 ni, tulis ayat 83, sekiranya kita menghadapi masalah, anak tak dengar kata ke, bini tak mau ikut cakap, tok lelaki kerah kepala, ambil ayat ni, afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Baca, tiup anak. Kita baca ayat ni, kita tiup pada anak kita. Kalau bini tak nak kata tiup ke bini, nampak dia duduk tidur, kita tiup kat telinga dia. Nah, suami pun kalau dengar kerah kepala tak dengar, orang royak pergi masjid tak mau, suruh berhenti sakok tak berhenti kok. Awak kata nak tidur tu tiup kat telinga dia, ya Allah, dengan berkat ayat ni mintalah jadi juru suami aku ni. Bacalah. Ni bukan daripada hadis ni. Dia panggil ilmu, Allah panggil, dia panggil ilmu at-tajribah sebahagian daripada ulama. Dia kata sedemikian. Karena itulah anak buat peristiharan nafi awal-awal lagi, dia kata ini sunnah lah, bukan. Ayat Quran ni semua syifa atas niat kita belakalah. Tapi bukan semua ayat tu. Ada setengah orang dia bagi ayat tu ni ayat kepala ni, tak usah lagu tu. Dan cuma oleh kerana masalah kita banyak sekarang ni, banyak anak-anak tak dengar kata, jadi kita gunalah ayat ini. Ayat 83 surah Ali Imran. Ini ramai orang duk tanya, ustaz nak baca ayat berapa kata baca ayat kursi lah, hamba hantu. Dia kata hamba dah hantu, dia sendiri tu hantu dah. Nak kata mana? Jadi kita baca ayat ni, insya-Allah mudah-mudahan ada faedah. Dan ada beberapa orang yang dapat bacaan ni, dia kata alhamdulillah nampak ada perubahan. Kita insya-Allah itu ya, yang pelik-pelik kita tak ajar pada jemaah. Cuma yang ni dia panggil yang agak kronik masyarakat ini, perlu diberi peringatan. Baiklah, tamatlah kita punya syarah ayat taqabbalallahu minna wa minkum. Dan Ramadan Mubarak, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita semua. Wa jazakumullahu khaira. Allah Ta'ala lah beri yang terbaik kepada semua, insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amin wa antum bi khair.